وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia boleh kita sama-sama di dalam pengajian ilmu tafsir. Lalu kita ambil surah Al-Insan, ataupun di antara kita sudah bicara di antara nama-nama dalam suratul Insan tu, banyaklah di antara nama dia surah Ad-Dahr dan selain daripadanya. InsyaAllah ta'ala pada minggu ni kita akan tengok beberapa ayat dengan izin Allah ta'ala. Kita tengok sekadar masa yang Allah ta'ala izinkan kita pada malam ni, supaya kita menyaksikan bersama bahawasanya kita boleh mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dia kita menuntut ilmu Allah Ta'ala ni tanda kata kita kasih pada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada walau manusia seorang dia sanggup duduk dalam kejahilan, dan juga dia sanggup mati dalam kejahilan, dan juga tidak ada manusia yang nak tanggungjawab dalam kejahilan yang hidup atas dunia Allah Ta'ala. Kerana kejahilan yang Allah Ta'ala masukkan dalam tubuh badan manusia, sebab Allah Ta'ala dah cerita innahu kana zaluman jahula. Sifat kejadian asal manusia ni Allah Ta'ala jadi sangat jahilnya manusia. Jahil ni makna tak tahu. Jahil makna kata kita tidak ada ilmu. Sebab tu ilmu agama ni dia bukan satu ilmu yang kita nak fikir untuk ikut otak kita. Apa yang kita setuju hak itulah sebagai agama, bukan. Tetapi hakikat agama adalah hakikat daripada ilah Allah Ta'ala. Hakikat agama hakikatnya daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana yang Rasulullah SAW tunjuk, mana-mana Rasulullah cerita, mana Rasulullah SAW ikrar ataupun dia mengaku dalam satu perkara tu, itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita tahu bahawasanya hadis-hadis ni, kita sebut kata malam ni nak ngaji hadis. Apa dia hadis? Hadis iaitu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan juga kelakuan Nabi, ikrar Nabi, sifat Nabi, baik sifat khuluqiyah ataupun sifat pesing Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala jadi kepada Nabi ataupun sifat yang dijadikan oleh Nabi sendiri. Itu semua dikirakan sunnah. Alhamdulillah, salah satu daripada sunnahnya kita boleh mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu manusia dia tak boleh nafi kejahilan, dia tak boleh ambil kejahilan tak dalam tubuh badan manusia. Dia kena keluarkan kejahilan habis. Mana-mana perkara kita tak tahu, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kita tanya, kita tahu apa sahaja yang kita nak tahu. Mudah-mudahan kita dapat masuk dalam golongan yang orang yang berjaya dunia dan juga akhirat. Dan di antaranya yang saya selalu rayak kepada kita, bahawasanya mempelajari agama Allah Ta'ala dalam majlis yang kita duduk semacam ni adalah majlis yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan para malaikat, suruh bagi rahmat kepada mereka yang berada di dalam majlis al-ilm. InsyaAllah Ta'ala dalam majlis kita ni sangat mulia kerana kita tak mengaji benda lain kecuali mengaji ayat Allah Ta'ala. InsyaAllah Ta'ala pada minggu ni kita akan tengok ayat yang kita sudah lalu dah daripada surah Al-Insan yang mana kita lalu pada 2 minggu lepas. Di antara ayat yang saya nak ringkas sekali lagi sebagai kita klik
top tuan sekali lagi bahawasanya apa yang kita ngaji pada 2 minggu dulu. Di antaranya benar-benar yang Allah Ta'ala saicai ataupun Allah Ta'ala ambil padu terhadap orang beriman tentang satu sifat kulasana yang Allah Ta'ala cerita, iaitu al-abrar. Allah Ta'ala saicai gitu lalu sehingga Allah Ta'ala sebutkan sifat-sifat al-abrar, sehingga Allah Ta'ala sebut akan ganjaran ataupun pun top 10 yang ada pada sifat al-abrar. Di antaranya Allah Ta'ala sebut bahawasanya al-abrar Allah Ta'ala diberikan kepada mereka akan gelah minum daripada apa dia panggil, daripada kapur baru. Itu di segi apa dia panggil, di segi rasa bawel yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dan juga insya-Allah Ta'ala pada minggu ni kita akan sambung daripada ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 yang Allah Ta'ala firman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Sebelum daripada ni Allah Ta'ala cerita dah. Ahli syurga muttaqi. Muttaqi maknanya nyana. Dia boleh nyana, dia boleh ambil tangan tok atas tempat duduk yang sedap, fiha 'alal araik, terhadap satu tempat duduk yang sangat mewah dan sedap. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Dan juga penduduk ahli syurga sikit lagi tu, dia duduk dalam syurga Allah Ta'ala, keadaan nikmat yang Allah Ta'ala beri dia merasai nikmat. La yarawna fiha syamsan, mereka tidak ada tengok, tak ada gambar, tak ada bayar akan matahari. Makna kata Allah Ta'ala sudah hancurkan matahari. Semua matahari bulan tu habis dah akhirat. Matahari tu kerja di atas dunia ni je. Yang mana kerja matahari, Allah Ta'ala sebut dalam Quran bahawasanya matahari ni satu, apa dia panggil, satu bintang ataupun satu duang dau yang Allah Ta'ala jadi merupakan satu duang dau yang paling besar sekali. Sehingga manusia yang jahil ni, manusia yang tidak ada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, falamma ra'a syam'a falamma ra'al apabila manusia tengok kaukaba, tengok akan bintang-bintang yang duduk atas langit. Manusia ni kita kena ingat bimolek, dia satu perkara yang tak boleh lari daripada manusia, iaitu pertolongan. Manusia dia tak boleh jauh sikit abut dengan pertolongan. Kuam cuy le, kita tengok mana-mana orang yang suka tolong kepada orang, orang tu kerolek orang hormat kepada dia. Khususnya kita tolong semasa orang tu tidak ada makan ni. Kita tolong orang tu semasa tidak ada penolong. Kita tengok dia tak ada duit nak beri anak sekolah. Dia tidak ada makan pagi. Dia tidak ada segala benda untuk nak makan kepada diri dia. Khabar-khabar kita ambil makan ni, kita giwi kepada dia. Saya yakin kata orang tu kita wi semasa dia duduk susah, nescaya dia tidak akan lupa budi kita. Kerana manusia dia perlu kepada nasirun, dia perlu kepada pertolongan. Tetapi Allah Ta'ala dia beri pertolongan kepada manusia ni bukan keadaan manusia susah. Bukan hanya manusia susah saja. Kita susah hari ni, tak ada benda yang kita nak makan, tak ada benda yang kita nak kepada benda ni. Tetapi Allah Ta'ala beri kepada kita, baik masa kita senang, baik masa kita susah. Tetapi yang Allah Ta'ala nak, imma syakiran wa imma kafura. Wa imma manusia syukur terhadap nikmat Allah, ataupun manusia kufur terhadap nikmat Allah Ta'ala. Ini je manusia yang mana Allah Ta'ala sebut dalam suratul insan yang kita ngaji belum daripada ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman Allah Ta'ala kurniakan satu kurnia kepada dia, yang mana disebut bahawasanya manusia di hari ni tak ada seorang habuk boleh kurnia seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Manusia hari ni hidup dengan mewah, kadang-kadang kita boleh peringkat raja. Tetapi peringkat raja yang Allah Ta'ala beri kepada seseorang, Allah tidak beri satu ilmu kepada dia akan ilmu yang boleh kecek dengan binatang-binatang. Cuba kita tengok, kita gambar. Seorang kan, dia ambil burung seekor, dia mari tak dia kecek dengan burung.
Pesen hak burung boleh kecek tu tak apalah. Pesen burung apa dia panggil burung lebar ke? Ada lebar tak? Hak pesen kokok lidah tu dia boleh kecek. Ataupun burung kuntong ke? Pesen kokok lidah tu dia boleh kecek. Ataupun burung sinik ke hak pesen jenis boleh kecek. Dia lalu Assalamualaikum. Oh dia tu wisaleh kita jadi burung wisaleh kat manusia. Manusia ni sama jumpa dengan manusia tak reti nak wisaleh. Nak wi kesejahteraan ni tak ada. Tapi Nabi Sulaiman ketika mana Allah Ta'ala wi satu kurnia kepada dia yang mana tentera jin semua duduk bawah jaga Nabi Sulaiman. Ni tengok Allah Ta'ala nak tunjuk seorang beriman patut ingat Allah Ta'ala masuk dia dalam syurga. Kita Allah Ta'ala wi tamning besar sikit-sikit je. Kita tak kenal dah. Kita tak kenal orang dah. Allah Ta'ala wi peringkat tinggi sikit, kita tak kenal. Allah Ta'ala wi kaya sikit, kita tak kenal dah orang susah. Padahal kita ni asal daripada situ belakang. Kita asal daripada tak ada peringkat. Kita asal daripada tidak kaya. Tetapi apabila Allah Ta'ala wi Nabi Sulaiman sebagai tauladan, yang mana Nabi Sulaiman alaihi salam ketika mana Allah Ta'ala merangkaikan dalam Quran dalam suratul Naml, sumuk kan, dia duduk baris fok dia jalan, kita tengok pasal sumuk. Dia duduk baris fok dia. Khabar-khabar tentera Nabi Sulaiman tu pakak mari. Tentera Nabi Sulaiman pakak jalan, sumuk duduk kecek sama fok dia. Subhanallah. Kalau kita kok Allah, lagu mana kita nak kata? Tapi ni adalah wahyu daripada Allah. Ini adalah perkataan Allah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bahawasanya Nabi Sulaiman ketika mana dia jalan dengan tentera jin, dia jalan dengan tentera burung, dia jalan dengan tentera-tentera dia, lalu tu marinya keadaan yang tersebut sumuk duduk kecek sama fok dia. Sumuk kata tubik-tubik fok kita. Fok kita pakai tubik belakang. Tubik-tubik bapa? Lalu tu jawabnya takut Nabi Sulaiman dan tenteranya jijak sumuk. Apa jawab Nabi Sulaiman? Tidak, kata Nabi Sulaiman kata, sumuk fok mengalih belakang aku ni pia. Aku tidak kau raja. Aku semua ni tentera, semua binatang, jin, manusia duduk bawah jaga aku. Sehingga riwayat bahawasanya Ifrit ni satu makhluk jin yang mana Allah Ta'ala jadi tentera juga bagi Nabi Sulaiman. Seperti mana sebutkan dalam Quran. Qala ifritum minal jin, berkata Ifrit daripada jin, ana atika, aku akan bawa istana daripada Raja Balqis sebelum daripada Nabi Sulaiman nak kelip mata. Allah. Lalu tu sebelum daripada Nabi Sulaiman nak bangun daripada tempat duduk dia. Tetapi berkata oleh seorang rajulun soleh daripada orang soleh, dia kata, Nabi Sulaiman, aku akan ambil istana Balqis sebelum daripada Nabi Sulaiman kelip mata. Lalu tu Nabi Sulaiman buka mata, sudah mari istana daripada Balqis. Tu nak ayat kata Nabi Sulaiman kurnia raja yang sangat besar, boleh kecek dengan jin, boleh kecek binatang, boleh kecek manusia, boleh kontrol semua. Tetapi keadaan tersebut Nabi Sulaiman tidak ada sifat sombong yang royak kepada sumuk mu tak tahu kau pia. Tetapi Nabi Sulaiman kata, Allah Ta'ala nak ujikan aku akan bahawasanya aku ashkurukum, adakah aku nak syukur kepada Allah. Tengok Nabi Sulaiman jawab kepada tentera dia. Tidak Nabi Sulaiman tamuh api supaya nak syirik kepada Allah. Tak. Allah Ta'ala nak ujikan aku. Ni tengok hidup atas dunia. Peringkat ujian, harta ujian, duit kita ada ujian, penyakit yang kita berlaku pada hari ini adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Semua ni daripada tangan manusia berlaku. Lalu tu Nabi Sulaiman jawab, adakah aku nak syukur ataupun aku nak kufur terhadap nikmat Allah Ta'ala. Bagi sesiapa yang syukur atas nikmat Allah, dia gunakan hidup atas dunia dengan kemewahan, kesedapan, seperti mana Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Insan, muttaqi'ina fiha 'alal arad. Mereka bersana-sana, mereka nyana, tubuh mereka tu tak tahu nak takut mana kerana lemuknya tempat yang duduk oleh manusia. Saya tengok ulama tafsir Araik sini ni, tempat duduk yang pasal boleh belunyur kaki. Saya tengok riwayat kata supaya dengan katil. Allahu Akbar. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Tak ada dah tengok panas. Tetapi Allah Ta'ala sebut pula ayat yang ke-14. Wadaniyatan alaihim zilaluha.
Tetapi manusia sangat dekat dengan manusia, alaihim terhadap manusia. Akan zilaluha bayangnya. Tak ada matahari, ada bayang lagu mana? Kita gambar tak? Malam cuba jalan ada bayang tak? Kalau tak ada pelita cerah ni wik kepada bayang. Nampak tak? Apabila kita jalan ada pelita, kadang-kadang kita jalan sore kita takut weh. Kerana kita sore lagi duduk depan apa? Kerana bayang kita. Tapi gelak-gelemak. Gelak-gelemak tidak ada cerah walau sedikit. Soalan ada tak bayang? Dalam syurga, sebab tu nak kata mala ainun ra'at, tidak satu perkara syurga ni peseng bukan benar yang manusia pesa tengok. Bukan manusia pesa fikir. Bukan manusia tertelitah dalam hati manusia. Itu syurga. Tak, Allah Ta'ala kata. Nabi kata tak. Tetapi cadangnya kepada seorang manusia yang takwa kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang peseng suka beriman kepada Allah, cadangnya yang sangat lebih mewah. Yang mana ahli syurga dia tidak ada penat, tidak ada sakit. Kita ni nak duduk tempat sedap masa sakit. Allah kalau sakit pergi duduk pasal tempat duduk hok pasal sedap-sedap engok juga. Tetapi dak. Dan Allah Taala kata dalam syurga ni sangat dekat akan bayangnya. Bayangnya gapo? Bayangnya pokok-pokok kayu. Allahu akbar. Ning tunjuk bahawasanya mewahnya walaupun di segi nama gambaran yang Allah Taala tunjuk sama dengan dunia. Tunjuk sama dengan dunia pokok kayu duduk tepi manusia. Tetapi hakikat sebenarnya Allah Ta'ala kata وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. Ketika mana manusia nak upih, manusia nak ambil mana-mana buah, pohon kayu akan merenuhkan kepada manusia. Tidak ada pokok kayu yang lebih seperti mana riwayatkan dalam hadis Nabi SAW. Ma min syajarin, tidak ada walaupun satu pokok kayu dalam syurga, illa wasaquha, kecuali batai-batai dia tu daripada zahab, daripada emas. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ni nak tunjuk bahawasanya kemewahan yang Allah Ta'ala beri kepada manusia. Contoh saya kata mudah-mudah je. Kalau saya kata dalam sungai yang kita selalu cari ke, ada emas berat 2,800. Kuk misal main-main. Allah orang naruh. Bukan orang balik ilir saja. Orang naruh akan berhenti hijau untuk masuk walaupun dalam jauh lemah supaya nak jumpakan emas, supaya nak carikan emas. Kerana ini merupakan benda untung dan juga harga bagi manusia. Emas ni tak ada manusia nafi. Ambil emas 2 kok pergi jual. Lepas tu duit ambil demo. Tak ada manusia nafi. Minta maaf kita tak sewa emas. Tak ada. Tetapi benda yang Allah Ta'ala rayak kepada manusia akan kesedapan yang ada dalam syurga Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kita ni orang beriman ni kena mari berasa liu benda ni. Gapo dia? Pokok-pokok kayu. Pokok kayu yang mana pokok dia dalam tafsir saya tak silap riwayat Ibnu Abbas bahawasanya pokok kayu tu merenuh ikut kuantongkan hak manusia. Manusia tidur nak makan tak ada kelas sikit abuk, tak ada kata makan jelik ke. Dak, Allahu Akbar. Makan atas dunia ni merupakan dia makan ni kita kena faham sini. Makan yang pertama makan pasal nak wiknya. Gapo dia? Nasi. Hak tu makan nak wiknya. Kita makan nasi, kadang-kadang orang umur kita ni puyuk tak padan nasi. Ada sahabat kita seorang, dia makan nasi puyuk. Tak ada puyuk besar sangat lah. Puyuk ni dia nampak besar tak? Puyuk orang nampak besar tak? Kecil je, puyuk kecil je. Lama fok kita pergi faham kata puyuk besar itu lalu. Tak, puyuk kecil je. Dia ni sentiasa makan nasi puyuk. Makan. Tetapi kita kena ingat bahawasanya makan atas dunia, makan kerana lapar untuk menahankan daripada supaya kita nak kenyang. Tu sebab kita makan. Tetapi makan yang kedua, makan untuk lazat dia. Makan untuk sedap. Kalau kita bayar mudah-mudah, demo makan nasi kering, dengan demo pergi makan nasi kedai mahal-mahal, kenyang sama kenyang je. Tak gitu. Orang ni makan pun kenyang juga, makan nasi dengan ikan kering. Hak ni makan nasi ikan goreng, ayam goreng pun kenyang serupa dengan orang makan nasi sedap di patakan ke, tempat-tempat mewah-mewah pun serupa je. Tetapi hakikat sedap yang tak sama. Begitu juga dalam syurga. Allah tidak nak wi kepada manusia makan untuk kenyang. Tak ada kata manusia, ya Allah makan pada kali ni supaya nak wiknya. Tak. Makan untuk menikmati apa yang Allah Ta'ala wi, seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bima sabartum, seperti mana apa yang kamu sabar hidup atas dunia. Kita semaya penat letih.
Atau di akhirat sikit lagi balasnya. Allah Ta'ala duduk nyana peseng khisi hot tu sudah cekak dah. Ahli neraka duduk bakar. Ahli neraka duduk tengok. Ahli syurga an afidu alaina minal ma'. Wa mari kepada fak kita hai sikit weh. Allahu Akbar. Hak ni pada so nikmat je. Tuhan duduk royak. Duduk atas khisi. Duduk atas katil. Tangi tu nyana peseng sedap. Cuba kita tengok orang serabut. Orang serabut kayak kalau dia pergi tengok orang-orang tu peseng nyana sedap, tak ada hal, tak ada benar nak mikir, dia deki. Saya yakin dia deki. Allah tengok, oh dia duduk lagu mana lah orang ni. Kan? Tak kena mikir sikit abuk dia. Setelah lagi anak nak makan gapo tak kena mikir ada siap dah. Apa tenang hidup dia. Tapi ahli syurga yang mana Allah Taala sebut enam sena Allah Ta'ala kepada orang beriman ni, Allah Ta'ala tak enam sena sikit abuk pada orang kafir. Orang kafir ni Tuhan tak royak kata orang kafir lagu tu lagu ni dah. Allah Ta'ala royak kepada orang beriman, tetapi hakikat orang kafir duduk dalam azab yang sangat pedih. Tengok orang beriman nak pada minum, tengok pada makanan nak pada makanan. Orang beriman ni dia tidur, dia nak makan strawberry, nama je strawberry atas dunia. Yang mana Allah Ta'ala nak menggambarkan kepada kita, nama je. Walaupun nama sama, tapi buah tak sama walau sikit abu. Besar dia pun tak sama. Tubuh barah kita ni tak sama. Hidup atas akhirat sikit lagi. Dalam syurga bukan kita masuk dengan rupa ni. Kita masuk dengan rupa mewah. Seperti mana kita akan baca ayat setelah lagi. Lalu tu Allah Ta'ala kata, وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. Nak makan wah gapo. Demo nak wah gapo. Demo nak wah tere. Tak ada kena mari orang tere. Tak ada dok kena mari tanah tere. Tak ada dok kena mari tanah strawberry. Tak ada dok kena mari tanah buah timun. Khabar-khabar mari. Zullilat kutufuha tadlila. Khabar-khabar cabut ambil. Tak ada dok kena mari belah. Tuhan tersebut benda-benda lagu ni. Belah ni susah bagi manusia. Tadlila. Ambil kuat pun masuk dalam mulut. Allahu Akbar. Wa yutafu alaihim bi'aniyatim min fiddatin. Wa akwabin kanat qawarira. Subhanallah. Subhanallah. Lalu tu Allah Ta'ala mai royak pula ayat lepas pada tu ayat yang ke-15. Keistimewaan ahli syurga. Kesedapan yang ahli syurga duduk dalam syurga Allah Ta'ala. Sangat sedap gitu lalu sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata wa yutafu alaihim, dan ditawah. Tawah ni makna dilikungi. Alaihim ke atas mereka, ke atas pihak, ke atas orang yang duduk dalam syurga Allah Ta'ala. Bi'aniyatin, daripada cawe-cawe, daripada makuk. Dalam surah Az-Zukhruf, dalam surah Az-Zukhruf Allah Ta'ala sebut bahawasanya wa yutafu alaihim bisihafin min zahabin, daripada makuk pinggir daripada emas. Allahu Akbar. Tidak ada dah hidup atas dunia apa dia panggil akhirat lebih mewah daripada dunia. Walaupun kita merasai kata Allah dunia ni sedap dah, orang ni mewah makan, orang ni duduk mewah, tetapi hidup akhirat yang Allah Ta'ala sebut bahawasanya padai makuk pinggir je. Padai makuk pinggir Allah Ta'ala jadi daripada emas. La ilaha illallah. Makuk pinggir daripada emas. La ilaha illallah. Dan juga Allah Ta'ala kata aku mana? Bi'aniyatin min fiddah. Daripada ayat ni Allah Ta'ala sebut bahawasanya makuk pinggir gelas semua perkara yang manusia nak minum nak makan daripada perak. Wa akwabin kanat qawarira, dan juga gelas-gelas tu daripada kaca. Allah Ta'ala mari tafsir pula ayat lepas pada ni. Tafsir lagu mana? Kita hari ni cuba kita gambar gelas. Gelas ni daripada kaca. Tak, gelas daripada kaca. Dan saya rasa tidak ada walau seorang manusia hidup atas dunia tidak pernah tengok perak campur dengan gelas. Gelas ni makna kaca lah. Perak campur dengan kaca, ada tak kita biasa tengok di atas dunia? Perak campur dengan kaca, nampak air duduk dalam. Perak ni sifat dia sin lah. Tak itu. Lepas tu kaca pula dah. Lalu tu Allah Ta'ala mai royak bahawasanya sifat bahawasanya Allah Ta'ala jadikan gelas makuk pinggir ni daripada kaca mari campur dengan perak. La ilaha illallah. Ni pasal kita tak pasal tengok belakang ni.
Hak kita tak pasal tengok Tuhan nam sena kepada kita. Lalu tu Allah Ta'ala kata qaddaruha taqdira. Saya kat contoh so. Bismillah. Hidup atas dunia ni, saya minum air, tidak ada walaupun sore boleh qadarkan setara mana saya minum. Sehingga diri sendiri ni tak boleh qadar. Apa dah tu? Misal kata, kita beli air so, kita mari tak. Kita berani yakin tak kata kita makan tak cukup ke habis. Ni sifat dunia dia panggil. Dunia ni tidak ada qadar, takdir manusia ni tak boleh takdir. Supaya dengan kita minum air, tak kira lah minum air apa, kita minum air kok ke, air kola ke, kita bubuh so penuh, kita minum habis, kita bubuh pula. Apa kita bubuh? Kerana sifat dunia ni merupakan satu tempat yang pasti susah dunia ni. Tetapi akhirat syurga Allah Ta'ala, Tuhan sebut kata qaddaruha taqdira. Qadar yang ada pada gelas, air yang ada pada gelas, minuman yang ada pada gelas, seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad, sungai-sungai yang duduk dalam syurga tidak ada surut, fiha anharun, di antaranya sungai-sungai yang pertama daripada laban, daripada susu, wa khamrun, daripada arak. Allahu Akbar. Susu kita tak kata susu dunia ni sehari basi dah. Susu akhirat bukan susu duduk dalam jebur. Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad, susu ni jadi sungai, anharun. Anhar ni mana sungai? Patu sungai susu daripada gapo Allah Ta'ala alam, daripada lemu ke, daripada uta ke, atau serah pada Allah. Allah Ta'ala nak wi susu gapo pada kita. Tapi susu pesen sifat dia tidak ada lam yataghayyar ta'mu. Tidak ada tukarnya rasa dia. Hari ni makan susu 5 minit makan susu rasa lagu ni. Tak pula 20 minit, mula masai mari dah. Tak pula sehari, masai mari. Dalam manusia tak makan. Tetapi susu dalam syurga, manusia hidup atas dunia kena guna beti, kena guna apa dia panggil cruiser. Tepat taruh susu ni kena unapum dia, kena dengan susu dia. Tapi di akhirat sikit lagi Allah Ta'ala guna unapum lagu mana. Di akhirat sikit lagi susu yang tidak ada basi. Di akhirat sikit lagi arak yang manusia suka minum atas dunia, Allah Ta'ala pindah di akhirat sikit lagi arak yang peseng, tidak ada kemabuk bagi manusia. Kau minum lazzatul lisyaribin, kau sedap. Allahu Akbar. Besok dak kita minum kau sedap. Zok, minum zok. Bahasa kita dia kata kau minum kau zok. Kau minum kau zok. Allahu Akbar. Arak. La ilaha illallah. Dan juga ada air nisai madu. Hidup atas dunia kalau nak makan nisai madu bledi, misal main-main. Nak makan so bledi ni tak usah harap pay mana lah. Kerana benda tu susah. Saya ni esok duduk Madinah, pergi tempat jual nisai madu, ada hak skelo tu 5,000. 5,000 kok. Skelo. Allahu Akbar. Tanya dia kata lagu mana ni? Dia kata madu ni dia panggil madu sidir. Madu peseng makan wah daru. Bunga wah daru ni madu ni pergi makan. Lepas tu madu ni dia tak buat sarai peseng kok umur-umur orang. Hak peseng kita duduk makan tu sarai atas bukit tu. Tapi madu ni kerana harga dia mahal, dia buat atas bukit pasir. Bukit pasir. Allahu Akbar. Ada juga madu nisai dia cahaya putih. Saya tengok belakang buat kita tu. Nisai cahaya putih. Tanya kata apa cahaya putih? Kerana dia bunga musim sejuk. Allahu Akbar. Ni atas dunia baru pasal jenis-jenis dah. Tak gitu, jenis-jenis nisai madu dah. Bagaimana akhirat Allah Ta'ala pasang air nisai madu yang Tuhan nam senawi jadi satu kolej, satu sungai. Itu berapa orang nak minum? Air bukan orang nara, bukan orang jalan saja, bukan orang 3 wilayah, bukan orang negeri Syiah. Seluruh dunia yang dinamakan orang muttaqun, semua boleh minum nisai madu Allah Ta'ala. Semua boleh minum arak daripada Allah Ta'ala yang mana manusia tak pernah makan arak di dunia Allah Ta'ala. Dan juga sungai yang terakhir yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad, iaitu sungai daripada air. Air lagu mana? Air yang molekul dia lebih bersih. Nak kata hak pasal bersih atas dunia,
akhirat lebih bersih, syurga Allah habis kira dah. La ilaha illallah. Lalu tu Allah Ta'ala kata qaddaruha taqdira. Qadar dia ditakdirkan oleh gapo dia panggil orang yang muju apa? Muju nilai kita. Kalau kita kok Konrad Chai kok orang yang muju nilai kita duduk dalam syurga ni duduk dengan kemewahan. Tak kena kecek lah kata, oh, kawan tak say syurga kali, tak say kemewahan. Duduk dalam syurga ni, Allah Ta'ala wi kerana kita letih atas dunia. Bukan Allah Ta'ala wi kerana kita duduk atas dunia seronok, sedap. Kita puasa semenjak daripada pagi sehingga jatuh matahari. Hak tu dah Tuhan nak wi syurga tu. Kita jom waktu ambil duit daripada kocek. Kerana kita royak kata, hak ni orang tak ada duit, kita wi. Apa? Hak tu dah hak Tuhan nak wi syurga pada kita tu. Lalu tu, ahli syurga dia akan minum qaddaruha taqdira, dengan qadar yang Allah Ta'ala tak. Hari ni ngajar hari ni kalau kena gelah, misal kata habis, kita tak tahu kata nak lagi apa dah. Tetapi ahli syurga kau minum, kalau ahli syurga ni minum setahun ni ya, qaddaruha taqdira. La ilaha illallah. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan mereka diberi minum dalam syurga ni daripada gelah. Kana mizajuha, campure zanjabila. Ayat sebelum daripada ni kita dengar dah. Campure daripada gelah yang ada ni Allah Ta'ala sebut sebelum daripada ni, iaitu minum yang ada kafura. Kafur ni apa dia panggil? Karabun yang diminum oleh ahli syurga. Dan juga ayat yang ke-17 ni Tuhan mari nyata bahawasanya ahli syurga ni dia minum di dalam gelah dia, gelah yang dipenuhi dengan arak. Kaksan ni gelah bersama dengan air sekali. Mizajuha zanjabila, capure daripada zanjabil. Gapo dia zanjabil? Halio. Allahu akbar. Capure halio ni Tuhan pindah kelik akhirat. Sebab tu kalau kita tengok dalam Tibun Nawawi ni, banyak di antaranya khasiat-khasiat halio, air halio kan. Kita cuba klik minum, ambil halio ni gebuh kau ataupun tak gebuh kau lagu mana, jadi air halio ni. Dia khasiat. Dan juga minum ahli syurga. Minum ahli syurga yang Allah Ta'ala, sehingga ada satu tafsir dia sebut bahawasanya bapa Tuhan sebut kata Allah Ta'ala nak buat mari gelah yang penuh dengan arak, campur dia pula daripada zanjabil. Kerana arak pada masa dulu ni dimasukkan, minumkan arak daripada buah zabit. Buah tu daripada buah zabit mula-mula. Yang kedua mari capur buah tamar pula. Allah, kalau kau kaya ni sedap. Yang ketiga panah pula ada pada zanjabil ni, kepanasan kuamron, hak ada pada apa dia panggil? Kering ni akan masuk pula dalam tu. Kalau kita sebut bahasa kita gak kaya habis cekap. Tak tahu lagu mana Allah habis cerita kaya. Allahu akbar. Ni Allah Ta'ala duduk sebut. Lalu tu Allah Ta'ala kata ainun fiha tusamma salsabila. Allah, kalau kita sebut ni apa dia panggil namking ataupun air halio kan, dia kena mari daripada halio lah. Tak itu. Mari supaya dengan air strawberry kan. Dia kena mari daripada jenis strawberry. Barulah jadi air strawberry. Air apa lagi? Air arak. Nak jadi arak dia kena mari daripada jenis-jenis buah-buah kayu yang pasal dia taruh lama, supaya dengan buah tar. Dia taruh lama buahnya, jadi tua, sudah jadi tua baru dia jadi arak. Benar-benar jenis lagu ni kalau kita tengok bahawasanya benar-benar semacam ni kerana Allahu akbar, dia kena asalnya daripada benar barulah jadi. Tetapi Allah Ta'ala kata ainan, daripada mata air. Jadi air arak yang capurnya zanjabil ataupun capur king daripada gapo? Daripada gapo dia tubik daripada mata air. Ainan fiha tusamma salsabila, yang mana nama tu dinamakan salsabila. Allahu akbar. Salsabila ni satu minumnya masuk dalam tekak ni cerah tekak. Pasal masuk nak tenai dalam tekak ni sejuk tekak. Kita pasal minum gapo? Hak pasal minum pak tu Allah habis rohak.
Rohok duduk dalam tekak ni habis. Salsabila semacam itulah. Kau minum, ada satu riwayat bahawasanya dia kau minum dia kau sedap benda-benda ni. Sebab tu Tuhan bawa dengan ainan fiha tusamma salsabila. Air mata yang tubik sekali daripada air yang Allah Ta'ala saat ni tusamma salsabila, dinamakan salsabila. Habis cerita situ. Hak ni cerita pasal Allah Ta'ala duk royak benda makan, benda minum, benda kesedapan. Habis situ, lalu tu Allah Ta'ala buat mari nikmat yang mana semua manusia nak belaka. Kalau tanya seorang-seorang nak belaka. Kalulah ada konrap cai dalam rumah nak kedok for itu. Misal main-main. Kita kata, ayo me. Ada orang konrap cai ni, 5 orang nak pergi duduk rumah ayo me. Lepas tu pergi duduk rumah ayo me tak ada kena buat gapo. Hijau tak ada kena gaji, tak ada kena mikir kata hari ni nak gaji kan 5 orang, tak ada kena. Peseng dia pergi duduk rumah kita, dia selaku orang yang duduk jaga semua kita. Kita nak air, tak ada kena bangun pergi tisjuk. Nak air, dia mari. Cuba kita tanya, tidak ada walau seorang manusia yang tak sih benda ni. Nak kepada kesenangan, kesedapan. Lalu tu Allah Ta'ala kata, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun, tu yang sebut. Dan juga dilikungi. Ahli syurga ni bukan dia duduk sorang dak. Ahli syurga ni yatufu ni makna tawaf. Supaya ayat sebelum daripada ni Tuhan guna wa yatufu juga. Dan dilikungi oleh makhluk-makhluk pinggir daripada gelas, daripada kaca, daripada fiddah, yang mana nak namsena, nak serve kepada ahli syurga. Ayat ni pula Allah Ta'ala kata wa yatufu alaihim, dan ditawaf, dilikungi oleh alaihim terhadap mereka, terhadap ahli syurga, wildanum mukhalladun, akan budak-budak. Budak-budak mukhalladun. Kalau kita tengok pada bahasa dia, Khalid ni makna kekal. Mukhalladun, benar tu kekal. Budak ni bukan makna sifat yang Allah Ta'ala nak kata kekal. Kerana ahli syurga ni kekal dah. Kita kena ingat sini so. Hidup dunia ada masa. Bila masa? Mati sebagai anak kecil kepada akhirat. Nak masuk syurga, kalau tak mati tak masuk syurga. Faham tu? Tak mati ni tak masuk syurga. Makna kata orang tu nak mula masuk syurga, dia kena mati dulu. Lalu tu, kalau kita tengok bahawasanya ahli syurga ni, dia duduk dalam syurga dengan kesedapan yang mana, dan juga ahli syurga ni dia duduk dalam syurga dengan kekal. Tidak ada masa. Tidak ada kata ahli syurga kena giceng surat wanak dulu. Masuk syurga pak berapa demo? Kita masuk syurga 4/17 bulan 2 tahun 2000 ni. Lepas tu bila habis masa? Kita habis masa bila? Misal kata kita buat baik kapki kan? Ada 5 tahun, 10 tahun ke? Tetapi baik hak masuk syurga ni tidak ada sekatan bila. Selama-lamanya. Mati tak? Tak ada mati. Lepas tu su bila? Tak ada su. Kerana sifat dia sifat mukhalladun. Atas dunia ni, kalau kita sebut, kita duduk ni, Allah Ta'ala saja yang kekal dan abadi. Kekal ni Allah Ta'ala. Khalid Allah Ta'ala. Khalidina fiha abada. Allah Ta'ala kekal selama-lamanya. Tidak ada apa ni, Allah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni lama. Tak ada su. Bila mari Allah Ta'ala alam. Tak ada kena kita mari mikir Tuhan mari, Tuhan dunia ni mari pia dulu. Tak ada kena mikir hak tu benar-benar rai syarat belaka. Kita tahu kata Allah Ta'ala mula dia, akhir dia. Huwa awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Tuhan dia. Allahu Akbar. Lalu tu sifat budak ni wildanum mukhalladun. Ahli tafsir dia sebut bahawasanya budak yang duduk dalam syurga tidak ada tukar wajah dia. Kalau dia masuk syurga, dia duduk rapcai kita, umur dia 33 tahun. Masa tu dah dia duduk rapcai kita. Tak ada kata dia kau tua weh. Tak ada kata dia ni kau sehari kau tua. Budak ni dia sifat makhluk. Sabit tu saya dah kata sifat makhluk ni kau sehari kau tua. Supaya dengan orang kita ni, kalau misalnya kita pergi jumpa dengan orang, jangan tegur tua.
Orang kita ni marah kalau tegur tua. Pergi jumpa dengan orang, demo kan ni tengok tua molek hari ni. Khususnya orang Tino. Orang Tino jangan sama sekali tegur tua. Tengok kata bini kita ke pia, "Dik, Allah, dulu mula-mula nikah ni tak ada dah, habis tak boleh cari dah orang lain. Tapi molek mari nikah 2-3 tahun kan, nak nampak muka kecut habis." Jangan orang Tino lagu tu. Kalau dia boleh amat, dia amat kita tubik rumah. Apa? Jangan tegur tua orang Tino. Begitu juga makhluk manusia. Manusia ni kalau orang mari jumpa Assalamualaikum, demo tu, demo. Marah. Walaupun tak marah dengan perbuatan. Demo sedap kata tak. Tapi dalam hati, dia akan kecek. Allah, budak tu, awak dia muda. Tengok kita ni nampak tua semua. Tapi orang tua ni, kalau tenaga dia panggil, kalau email dia kuat ni, dia bukan duduk di tua muda. Muda tua ni, dia panggil benar madiyah je. Benar pasal kalau kita kata ni, dia pena matam je. Orang ni tua, orang ni muda. Satu benar yang boleh tengok dia jadi namatam. Tapi hakikat yang sejati manusia, power duduk dalam tu. Power duduk dalam kalau gagah. Budak, umur 18, baru masuk akhir balik, kalau malah semaya, power tak agak. Tetapi umur 60, bokok dah. Nak mari sejik tak nampak dah mata, tetapi dia mari. Apa? Kerana power dalam tu, dia sangat gagah. Sebab tu tengok kereta jangan tengok body, kena tengok enjin. Kalau tengok enjin, tu hebat. Manusia apa tu juga. Tengok manusia jangan tengok body. Demo tua. Demo mau banyak. Demo muda. Jangan. Kita tengok email yang ada pada dalam dada seorang manusia. Lalu tu sifat budak ni yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wildanum mukhalladun. Seorang budak, bukan seorang budak. Budak-budak yang mana Allah Ta'ala sifat kepada budak yang di akhirat sikit lagi tu mukhallad. Mukhallad ni kalau dia 33 duduk rap cai kita, 33 situ, sampai bila? 5,000 juta tahun sikit lagi pun tak ada berubah muka dia. Allahu Akbar. Hak ni hak kita nak sejati ni. Kau tua kita kau tengok Allah, ayah ni kau lama kau kecut dah. Kita duduk jawab kepada diri sore. Allah kau sehari kau kecut, kau sehari kau kecut. Tetapi bila masa, sebab tu manusia ni jual yang paling laku sekali, kita pergi jual royak benda tu tak tua. Terus jual. Pia minum air ni. Air ni air tak tua. Allah, orang Tino baris beli. Pernah berlaku satu kali. Ada orang ni demo cerita lah pada saya, demo cerita bahawasanya ada orang dia jual satu obat akar kayu, dia kata obat akar kayu ni dia raksa sebab kuamnum hok orang kulit tak kecut, tubuh badan tak serupa dengan orang tua. Dia kata jual 2,000 jebu. Tak ingat laju jual mana. 2,000 jebu tu dia jual dalam masa tak sampai setengah je. Habis. Ni hakikat manusia. Tuhan mari top senang hak manusia nak. Tuhan mari top senang hak kita nak belaka ni. Hak kita nak tua kita tak seh. Tuhan wi kon rap cai peseng budak, hak kita tu hak peseng sama telah dah. Tetapi orang mari jaga kita tu peseng mukhalladun. Idza ra'aitahum, apabila kamu tengok terhadap budak-budak saning, hasibtahum lu'lu'an manthura. Kamu akan tengok seumpama serupa dengan kaimuk, serupa dengan mutiara. Allahu Akbar. Mutiara ni sifat dia putih. Kaimuk sifat dia putih. Kaimuk mahal. Allah Ta'ala mai royak bahawasanya budak-budak yang nak nanti rapcai ahli syurga, ahli neraka kita tak kena kecek dah, pas tepi dah. Duduk kena azab Allah Ta'ala dah. Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat dalam suratul Naba, fazuku falan nazidakum illa azaba. Pada dah denganmu Allah Ta'ala takwi dah benda lain. Allah Ta'ala takwi kecak nikmat. Allah Ta'ala takwi kecak rasa apa-apa sahaja illa azaba. Kau kecak, kau sehari kau kecak akan azab. Kau sehari kau kecak azab. Hari ni 20%, esok naik 30. Esok lusa naik 40. Esok lusa naik 50. Kau naik illa azaba. Kau duk tamu semua. Allah, itu azab. Tapi syurga ni peseng kau nikmat, tamuh lagi nikmat. Oh tamuh. Allahu Akbar.
Hak peseng ning Tuhan duduk sebut wa yatufu alaihim, pakak mari duduk jaga kita nak makan buah kayu ambil gelas makuk pinggan ni daripada emas capur dengan perak, capur dengan kaca pula. Allahu akbar. Abihad hak manusia nak nafi pada syurga Allah Taala. Abihad hak manusia taksir pada syurga Allah Taala. Abi cerita dah hak manusia nak duduk dalam keadaan jahil. Abi cerita dah manusia tak sibuk buat kebaikan, nak duduk semacam kita duduk pada hari ni. Tak ada dah. Kita kena klik kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok di antara Allah Taala nam sena kepada orang jantan ni, bidadari pula dah. Hak ni hak pasal satu perkara, pasal budak. Budak wildanum mukhalladun. Hak pasal bidadari tu Allah Taala sebut juga dalam Quran. Dalam Quran ni Allah Taala nam sena dalam suratul Rahman. Bidadari seumpama dengan mutiara yang ditaruh. Tidak ada manusia, tidak ada jin pernah sentuh walau sedikit pun. Allahu akbar. Lagu mana? Bidadari hak kita duduk gamar kata bini kita ni jangan habis cekak dah. Tak gitu. Habis dah, habis dah. Masa kita nak nikah, hak ni lah jangan sekali. Tapi bagaimana nikmat yang Allah Taala nak kepada fak kita dalam syurga Allah Taala. Wa hurun ain ka'amthalil lu'lu'il maknun, seumpama dengan mutiara yang ditaruh. Lagu mana? Tidak ada walaupun setitik tangan pernah mari sentuh, tak ada. Dalam tafsir sebut bahawasanya jin manusia tidak pernah sentuh dengan bidadari. Allahu akbar. Nikah orang dara dengan nikah orang bujang pun beza dah. Ada biasa nikah orang bujang? Fak kita. Nikah orang bujang dengan nikah orang dara tu beza. Seperti mana Nabi SAW pun ada sebut dalam hadis Nabi, Islam ni bukan benar aib. Islam ni kecek habis ni, fak kita kata kecek habis. Oh, ustaz habis ni selalu dah. Orang jantan ni nak video dengan orang ngajar kecek habis ni. Tak gitu. Kalau kecek habis ni ustaz, jangan berhenti pukul 8, pukul 9 pun dia sanggup dengar. Tak gitu. Tapi kalau kecek hak agama Allah, dia ngatuk lah, dia general lah, dia ada belakang. Ha tu pasal orang jantan. Kalau orang tino pula nak ngajar dia ngajar makuk pinggan. Makuk kedatu lawan. Mah kedatu molek. Kalau pergi beli kedatu dia lek 200 kut. Lek 200 kut tak apa dah. Wiluk je. Oh pakak pergi. Tak ada duit dia jom asuran. Kerana apa? Kerana benar manusia suka. Dan juga tidak ada syariat marah. Tak ada kata syariat marah tak boleh weh. Demo suka pada benar ni tak boleh. Tak syariat suka. Bahkan dalam syurga Allah Ta'ala nak wih kesedapan seperti mana manusia suka dalam dunia Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Hak ni kesedapan yang Allah Ta'ala wi. Kita ambil ayat yang terakhir. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila mereka melihat dalam syurga Allah, mereka duduk dalam syurga, mereka menikmati syurga Allah Ta'ala, thamma ra'aita na'iman, mereka duduk dalam penuh dengan nikmat Allah Ta'ala. Tak ada serabut. Allah Ta'ala jadi hidup dunia ni sebagai tempat ujian seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam suratul Insan yang kita ngaji tadi. Yang kita ngaji ayat yang pertama, ayat yang kedua. Seperti mana Allah Ta'ala sebut, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Ni Allah Ta'ala duk royak bahawasanya Allah Ta'ala cipta manusia, Allah Ta'ala jadi manusia, hidup atas dunia susah payah, hidup atas dunia penat, hidup atas dunia dengan ujian, hidup atas dunia penyakit corona pula hari ni. Allah, kita orang beriman ni nak rakma lagu mana penyakit ni. Orang beriman, kita selaku orang beriman kena ingat bahawasanya idza asabathum musibah, apabila datang kepada kita akan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua daripada Allah Subhanahu wa taala belaka. Manusia mari besar setara mana? Walaupun disebut bahawasanya orang atas satu wairah mari. Wairah ni untuk nak ngenak kepada satu manusia, mereka tidak ada boleh walaupun satu kecerdikan, satu kesedapan, satu benda yang hebat pada dia, dia tak boleh Kita tengok orang payaban, saya dengar daripada Abepeng. Abepeng sosoco tak silap. Sataranak Suk Cangwat. Dia mari kecek di Masjid Batan Nara, dia kata orang payaban hok besar sekali daripada Wuhan negeri Cina. Yang mana penyakit virus ni mula di situ. Orang payaban kalau nak kira dia nak scan masa mana boleh. Kalau nak kira dia nak cocok obat masa mana boleh. Tapi salah satu daripadanya dia yang mati dalam penyakit ni.
Sebab tu kita kena ingat bahawasanya hak mati tu pasal Allah dia kehendak, Allah yang mati kita, Allah yang menghidup kita. Tapi kita dalam masa jail ni kita kena pongkan dalam masalah ni. Bukan makna kata fok kita pakai anti. Allah waktu ubik dah. Tak boleh mayat sejik. Sejik kena tutup. Jangan. Kadang-kadang muslihat ulama dia nak tubik fatwa dalam satu fatwa tu, bukan makna kata dia mikir dengan otak dia. Dia panggil ulama dia supaya dengan Saudi hari ni pelajar-pelajar pun pakat ngaji dalam online belaka. Dan juga masjid ada-ada kena tutup kerana apa? Negeri dia ni hama semua. Kalau kita pergi maya di negeri Saudi, dia pakai hama, dia pakai prom. Lepas tu di antara tempat-tempat yang virus duduk nusuk ataupun manusia pergi wasing situ tu, salah satu daripada tempat tu. Molek baru dia tutup. Bukan makna kata menghalangkan diri kita orang beriman ni walaupun lagu mana dia teguh dengan agama Allah Ta'ala. Tapi kita di hari ni kita kena rianrukan pongkan dia. Nyakit ni cara pongkan dia lagu ni. Kita main rajin masa ni. Allah masa nyakit corona ni habis check up pakai kecek kedai kopi. Allah sejik. Jadi sejik ni katuk. Jangan. Semua perkara ni daripada Allah Ta'ala. Dan juga kita kena terima daripada ujian daripada Allah Ta'ala. Semua yang Allah Ta'ala ujian kepada kita supaya nak tahu imma syakiran wa imma kafura. Supaya nak tengok pada manusia syukur ke nak kufur nikmat Allah Ta'ala. Walaupun masjid katuk kita masih beribadat kepada Allah, kita tidak beribadat kepada satu benda. Tak ada kita pergi ibadat kepada benda ni. Tak, kita ibadat masih ibadat kepada Allah yang satu. Penyakit ni merupakan satu penyakit yang disebarkan tempat-tempat Malaysia dia tutup negeri dia, tak sewa orang masuk negeri dia. Kerana keselamatan dia hari ni, umur kita pun, negeri sia kita pun, saya tengok dalam berita duduk rakyat TC hak penyakit ni. Lalu tu kita pun kena pakat doa, khususnya orang beriman. Pakat doa pada Allah Ta'ala, jangan penyakit mari tempat-tempat kita. Kerana benda-benda macam ni pernah berlaku pada masa Nabi dulu. Pada masa dulu pernah ada al-wabak, penyakit-penyakit pasal jakit. Ada di antaranya sahabat-sahabat dia buat upacara yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Sebab tu semua perkara ni hak pasal kita tak setuju belaka ni. Penyakit kena pakai nakak, anamai kena mari basuh tangan. Tetapi dalam syurga Allah Ta'ala ni tak ada dah benda sakit lagu ni. Oh sakit orang weh tak ada, sakit orang dalam syurga. Allah tak boleh weh mari duduk lagu ni tak boleh. Allah Ta'ala kata wa idza ra'aita thamma, apabila kamu tengok akan syurga Allah Ta'ala, ra'aita na'iman, kamu akan tengok dengan penuhnya nikmat Allah Ta'ala. Penuhnya nikmat yang kita tidak merasai atas dunia. Orang kaya, orang susah tidak pernah merasakan kaya atas dunia. Di akhirat sikit lagi Allah Ta'ala kata wa mulkan kabira. Bukan jadi raja belaka untuk kita. Jadi raja belaka. Allahu Akbar. Ni soalan yang kita kena tanya, kata nak ke tak sah tu. Syurga Allah Ta'ala dosa ni, saya nak ayat sekarang. Dosa ni bukan ada dosa supaya kita kecak. Agu mana? Ramai di kalangan folk kita. Bila kita kecak dosa ni sekarang. Bila kita terang, bila dosa sikit kita taubat. Kita tak boleh kecek orang beriman semacam ni. Kita tak boleh nak terang dengan dosa. Belah zina dah dulu, tak apalah kita kau taubat. Tak boleh kita nak merasakan akan benar kecelakaan bagi Allah. Allah Ta'ala celaka benar tu kita tak boleh merasa. Tapi kita kena merasa pahala Allah Ta'ala. Seperti mana kita ngaji ayat belum pada ni, orang beriman lagu mana? Siapa kau dia nazar pada diri dia. Setelah lagi esok aku nak puasa. Esok aku nak sedekah pada anak yatim 200 kok. Setelah lagi aku tubik daripada masjid, aku nak bawa duit daripada duit ke masjid. Dia nazar pada diri dia supaya nak buat kebaikan. Dan juga dalam syurga Allah Ta'ala dengan sebab kita penat atas dunia ni. Duduk atas dunia ni penat. Sebenarnya saya duduk rakyat semua dalam tempat saya mengajar, saya rakyat semua. Hidup atas dunia ni tidak ada manusia yang tidak ada hak. Sabit tu ramai di antaranya train baru di hari ni. Dia buat satu train sakit kepala ataupun serabut bunuh diri. Hak ni merupakan satu perkara yang punahkan anak cucu kita sikit lagi. Hari ni kita tak tengok lagi umat Islam bunuh diri. Dan juga pernah ada dah umat Islam sendiri bunuh diri. Umat Islam sanggup bunuh orang. Ada dah, pernah berlaku dah dalam masyarakat kita di hari ni.
Tetapi kita kena ingat bahawasanya itu bukan jalan tubik yang sejati. Nabi SAW sebut 7 perkara, 7 perbuatan, 7 kejahatan, 7 benda yang Allah Ta'ala kata dikirakan dosa besar. Salah satu daripadanya qatlun nafsal lati, dia bunuh diri dia sendiri. Dia bunuh dengan sebab dia serabut. Serabut ni dia ada cara. Serabut, apabila kita serabut sabit tu, Allah Ta'ala ajar kita ni apabila serabut suruh cari Quran. Kita kadang-kadang serabut, kita cari benda yang nak menghiburkan hati kita. Serabut benda ni. Kalau orang bukan Islam, kita pergi karaoke. Kerana serabut, kita nak uwe serabut duduk oleh kepala, pergi duduk dengar lagu, pasal lagu ni derah. Ambil orang tino mari duduk atas pohon. Ambil benda tu, ambil benda ni, minum arak. Siapa kau mabuk? Boleh zina pula dengan orang tino. Selepas daripada zina, tubik tak kenal manusia, semaya subuh tak, zuhur tak, asar tak. Dia sanggup nak dosa kerana dia nak masuk dengan ke Allah Ta'ala. Tak, salah lagu. Kita ni orang Islam train baru. Masalah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Baca Quran Allah Ta'ala ni, tujuan saya ni duk ngajar tafsir ni, tujuan nak wifak kita faham. Nak wifak kita tahu kata ayat Quran ni bukan biasa. Ayat Quran ni sedap. Ayat Quran apabila kita kau baca, dia kozok dengan dia. Dia kau sedap. Khususnya kalau kita dengar tu email yang baca pasal suara sedap. Subhanallah, kita tengok Syekh Sudais. Syekh Sudaisi dia baca Fatihah tu, orang pakat tiok belakang. Baca Fatihah dia orang pakat tiok. Kalau kita, ke orang Melayu kita, tu email tiok sikit. Allah, manyanya tu email ni. Kita duduk situ. Subhanallah. Sebab tu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-20. Allah Ta'ala kata wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Apabila kamu masuk syurga, kamu menikmati dengan segala perkara yang penuh dengan nikmat. Tidak ada sakit demam, tidak ada susah payah, tidak ada sesak kaya, tidak ada. Semua manusia ni Allah Ta'ala wi nikmat. Mana hak kata sedap, hak tu Tuhan wi. Wa mulkan, dan Allah Ta'ala ada satu tafsir dia sebut kata kamu akan tengok satu kerajaan bagi Allah Ta'ala sangat besar. Wa mulkan kabira. Kerajaan Allah Ta'ala hidup atas dunia. Kita tengok dunia habis tepat dah. Cuba tanya ambil orang semua atas dunia. Sekadar kata cok pasport semua negeri, ada orang pesawat. Oh, pesagi belakang, sini dia pesagi. Tapi seluruh dunia Allah Ta'ala ada pernah dia jalan semua. Tidak ada walau seorang manusia. Inna ardallahi wasi'ah. Sesungguhnya bumi Allah Ta'ala sangat luas. Bagaimana nak bumi Allah Ta'ala dah luas, syurga Allah Ta'ala berganda-ganda. Yang Allah Ta'ala nak uwi, sesiapa yang semaya sunat rawatib banallahu lahu baitan fil jannah, Allah Ta'ala akan bina rumah kepada mereka itu dalam syurga. Fak kita ada rumah berapa ti dalam syurga, nak masuk syurga. Jawab kau tak say syurga, tak say rumah dalam syurga, tak pada duduk pia-pia syurga, tak apa dah. Jangan. Syurga ni tempat mewah, duduk dalam kemewah. Hidup atas dunia, kalau kita tanya fak kita ni, kalau samat lihat kedai, kita boleh pilih dalam hidup. Tidak ada manusia yang pilih hidup tak comel. Oh, kalau kita ni hidup nak macam, mulut kita nak jadi comel, gigi nak ada tajam, mata ni nak jadi kening lebak, mata hitam koko capur masuk dalam tu. Tha manut lihat kedai, manut cak lihat sing tidi. Kaya pula Allah nak kaya, nak umur sedap, nak umur 3 lapis dak, kalau boleh 10 lapis, 10 lapis. Hak tu manusia. Tetapi temai manut mai lihat ke tijak ke di depan Allah Ta'ala. Manusia tak pilih nasib manusia di akhirat Allah Ta'ala. Manusia apabila dia ngaji Quran, dia tahu kata lagu tu lagu ni, dia masih duduk dalam kejahilan. Yin yu kap kuam, apa dia panggil? Cum kap kuam, apa ni jahil. Gelar dalam jahil situ. Tak usah ngaji, tak usah tahu, tak usah ambil berarti dengan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Canan dunia kesetanti ti manut catong lihat hidup akhirat. Walaupun rau ke bolok ni, rau mai samat lihat ke dai. Tetapi rau samat lihat bolok ni พื่อที่จะเกิดในโลกหน้า. Kita boleh pilih. Apa? Hidup atas dunia, kita semaya, kita puasa, kita menajak kepada Allah, kita taubat, kita istighfar. Semua perkara ni penkala ke kita di akhirat Allah Ta'ala. Ada manusia dia tahu, kadang-kadang dia jawab, dia kata, kita ni habis dah, Tuhan jadi kita. Kita zina peso. Zina peso. Arak kita minum dah. Semua perkara kalau sebut kejahatan kita buat belakang dah. Kita kena ingat walaupun hidup atas dunia, hidup atas dunia,
Manusia sejahat-jahat Fir'aun sekalipun, Allah Ta'ala sanggup nak ampun dosa dia kalau dia taubat sebelum gelai. Kalau dia taubat sebelum halkum dia, sebelum nafas dia nak pergi kepada halkum, nescaya Allah Ta'ala bagi taubat kepada dia. Tetapi dia sombong dengan agama Allah, dia sombong dengan Nabi Musa AS. Ketika mana dia tergelar, dia tahu kata dia mai mi tangsu, lalu tu dia beriman kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun AS. Canan kita pilihlah hidup kita untuk akhirat. Nak mewah hari ni, selalu kita dengar daulah ke medai, kita tak boleh pilih dalam hidup. Tak boleh pilih belaka. Orang ni tu heavy kaya dia, cidik kau dia. Tak cidik, ngaji habis pak-pak je dia. Tapi dia jadi toke besar. Dia jadi toke besar dia. Orang ni pula mengaji dak, nak nulis pun tak pandai dia. Nak nulis huruf tu tak pandai. Alih botol tak boleh tulis dia. Tapi dia kaya tu heavy kat dia. Makna kata kekayaan kita tak boleh pilih. Tetapi ความดีที่เราอยู่บนโลกใบนี้เราสามารถทำได้ kita boleh buat. Hidup atas dunia ni perlu pada sabar. Hidup atas dunia ni perlu pada sabar, sifat yang paling besar sekali. Kita hidup atas dunia, kita sabar banyak supaya Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ni 20 ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala mari cerita kepada kita. Saya ringkas sekali lagi bahawasanya Allah Taala malam ni kita ambil song ton. 2 ton yang Allah Ta'ala sebut. Ton yang pertama Allah Ta'ala sebut pasal makhluk pinggir yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita dalam syurga. Benda ni kadang-kadang kita jawab tak ada nak tak apa, tak boleh. Supaya kita klik sikit lagi. Kita klik sikit lagi. Hak saya royak saat ni, kita nak masuk syurga Allah Ta'ala. Hak Nabi kata sesiapa yang semaya sunat rawatib kita semaya biasa cukup tak 12 rakaat. 12 rakaat yang Nabi sebut bahawasanya semaya sunat rawatib 12 rakaat. Biasa penuh tak kita. Hari ni semenjak daripada waktu subuh sehingga waktu isya lepas pada ni, kita cukup tak 12 rakaat yang disebut oleh Nabi SAW. Sunat rawatib ni Nabi sebut bahawasanya Allah Ta'ala akan bina pada mereka itu dari syurga. Suti ada lagi umur kita dari syurga. 2 butir ada lagi umur kita dari syurga, supaya kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni dah cukup bagi kita dengan ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita, lebih kurang 5 ni ayat yang saya tafsir pada malam ni. Insya-Allah pada 2 minggu depan dah, kalau diizin oleh Allah Taala, kalau penyakit yang tersebut tidak melebok-lebok seperti mana diberlakukan kepada negeri Itali pada hari ini, insya-Allah kita akan mari mengajar dan juga kita akan sambung daripada tafsir kita. Kecuali tidak diizin oleh Allah, kerana apa dia panggil, dia kita kena tengok juga, bukan makna kata semua kita tawakal belaka. Tak, kita kena tengok kepada keadaan ponsia kita kena tengok. Supaya dengan alhamdulillah pada malam ni walaupun panas kita sanggup pakat duduk dengar. Kita buka, tetapi kerana benda ni merupakan tangkai panas, tangkai virus, benda ni kita tak buka merupakan satu benda yang comel bagi kita. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Itulah pada malam ni salah dan silap maaf pada saya memelah dalam kecek ni. Semenjak daripada kecek mula-mula innal hamdalillah sehingga akhir ni dia ada kesalahan, tetapi dalam semua kesalahan tu tidak ada manusia ni dia tidak nafi benda salah. Setiap orang kena ada benda kesalahan. Tetapi setiap kesalahan ni kita minta istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga apa yang saya sampaikan kepada para fok kita, mudah-mudahan jadi manfaat kepada fok kita bersama. Dan juga insya-Allah kita akan boleh sambung pula dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.